Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahiyatul wahdah, marhaban al-qiraah, marhaban mukadimati zati. Langit cerah, tampak indah, mendung cuaca, sekejap cuma. Syahmi insyirah, hebat bermada, amalan membaca, subur di atma. Cantik dipandang dan bijaksana. Begitulah erti nama saya, Syahmi Insyirah binti Harun Nizam, atau lebih dikenali sebagai Insyirah. Ciri kawan pernah berkata, tak kenal maka tak cinta. Saya merupakan pelajar tingkatan 4 dan bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Pahang. Di sekolah, saya merupakan seorang pelajar yang aktif dalam aktiviti bahasa. Antara pencapaian tertinggi saya ialah mendapat johan dalam pertandingan syarahan bahasa Arab dan johan dalam pertandingan deklamasi sajak peringkat sekolah. Selain itu, saya juga aktif dalam aktiviti Pandu Puteri seperti aktiviti perkhemahan dan kawat kaki. Kepribadian saya yang baik dan selalu membantu guru menyebabkan saya dilantik menjadi naik perusi pembimbing rakan sebaya. Tugas saya adalah untuk memastikan para pelajar sentiasa melakukan kebaikan. Di dalam keluarga, saya mempunyai 4 orang adik-beradik dan merupakan anak kedua. Ibu dan ayah saya bekerja sebagai pensyarah dan mengajar di universiti terkemuka di Malaysia. Hobi saya ialah menghabiskan masa dengan membaca karya-karya sejarah Islam. Impian saya adalah untuk menjadi peguam yang adil dan saksama. Disebabkan itu, saya menjadikan Tun Abdullah Ahmad Badawi sebagai idola kerana beliau seorang yang amanah dalam menjalankan tugas. Terdapat 5 buah buku yang telah saya baca. Yang pertama, Empayar Hikayat Putera Tanpa Nama, dikarang oleh Temel Abdullah dan diterbitkan oleh Iman Publication. Buku ini menceritakan perjalanan seorang pelajar madrasah. Yang kedua, Tenggelamnya Kapal Vanderwich, dikarang oleh Hamka dan diterbitkan oleh Publishing House. Buku ini mengisahkan tentang adat dan berkisahkan cinta anak muda yang tidak kecapaian kerana perbezaan adat dan latar belakang. Yang ketiga, Menulis dari Hati Biar Sampai ke Hati, dikarang oleh Fahrul Muhammad Joy, Hasrizal Abdul Jamil dan Zamri Muhammad. Buku ini juga diterbitkan oleh Imam Publishing House. Buku ini merupakan panduan atau rujukan bagi penulis di luar sana untuk menulis dengan baik. Yang keempat, Perjalanan Terakhir Buya Hamka yang dikarang oleh Hamka atau lebih dikenali Haji Abdul Malik bin Haji Abdul Karim Amarullah dan diterbitkan oleh JT Books PLT. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Buya Hamka yang penuh dengan dugaan. Namun, pada hari ini, saya akan meresensikan satu buku iaitu Salahuddin Ayyubi, Penakluk Jerusalem. Buku yang setebal 289 muka surat ini diterbitkan oleh PTS Literatur Utama Sdn Bhd dan dikarang oleh seorang penulis novel sejarah prolific yang amat terkenal iaitu Encik Abdul Latif Tolib. Buku ini diterbitkan pada tahun 2007 dan berharga RM26.90 sahaja. Buku ini bertemakan kehebatan seorang tokoh Islam dalam memperjuangkan agama yang dikenali sebagai Salahuddin Ayyubi. Salahuddin Ayyubi merupakan panglima tentera yang cukup masyhur kerana sumbangannya yang hebat dalam menegakkan panji-panji Islam. Beliau dilahirkan dalam keluarga yang dihormati kerana bapanya seorang ahli agama yang terkenal dengan ilmunya. Manakala bapa saudaranya pula Asauddin, seorang panglima tentera dengan ilmu ketenteraan yang tinggi. Sejak kecil lagi, Salahuddin Ayyubi telah dididik dan dilatih dengan ilmu kepahlawanan. Apabila beliau meningkat dewasa, Salahuddin Ayyubi menjadi seorang pemuda yang cekap menegang kuda serta mahir menggunakan senjata. Beliau bercita-cita tinggi untuk membebaskan Baitul Maqdis daripada terus menjadi mangsa kerasukan tentera Salib. Beliau berjaya menjadi ketua tentera Islam selepas kematian Sultan Nuruddin. Salahuddin terkenal dengan kemahirannya dalam merancang pelbagai strategi peperangan sehinggakan tentera Islam berjaya mengalahkan tentera Salib di Hittin. Namun tujuan utama Salahuddin adalah merampas kembali Jerusalem daripada tentera Salib. Setelah pelbagai usaha yang dilakukan, akhirnya Palestin berjaya ditawan oleh tentera Islam. Kemenangan ini memberikan kesan yang amat mendalam kepada seluruh umat Islam. Akhirnya Salahuddin Ayyubi meninggal dunia pada 598 Hijrah sewaktu beliau berusia 55 tahun kerana sakit. Peristiwa yang paling saya minati
Peristiwa yang paling saya minati pada halaman 183 iaitu laungan Allahu Akbar sebanyak 3 kali kedengaran bergema selepas tentera Islam berjaya mengalahkan tentera salib di Jerusalem. Untuk pengetahuan semua, Jerusalem atau lebih dikenali sebagai Baitul Maqdis merupakan ibu kota di Palestin yang amat penting bagi umat Islam kerana terdapatnya Masjidil Aqsa. Salahuddin Ayyubi pernah berkata, sesiapa yang menguasai Palestin, dialah yang menguasai dunia. Peristiwa ini memberikan impak kepada saya sebagai seorang pelajar. Keinginan yang tinggi dalam mendapatkan sesuatu perkara perlu dijadikan contoh yang baik. Sebagai pelajar, saya mengimpikan kejayaan dan usaha yang gigih. Perkara ini dapat dicapai dengan peribahasa usaha tangga kejayaan. Membaca jambatan ilmu, ini bermakna setiap buku yang kita baca pasti mempunyai ilmu yang akan kita pelajari. Daripada buku ini, saya mendapat pelbagai pengajaran yang dapat dijadikan sebagai panduan hidup. Antaranya ialah kita mestilah berbuat baik sesama manusia. Di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhwaykum. Yang bermakna sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kerana itu damaikanlah antara kedua-dua saudaramu. Oleh itu, sebagai seorang rakyat Malaysia yang harmoni, kita perlulah menjaga hubungan baik sesama masyarakat agar tidak berlaku perbelahan. Selain itu, kita hendaklah mencontohi sifat kepimpinan yang ditunjukkan oleh para rasul sehingga melahirkan pemimpin yang berjaya. Rasulullah SAW bersabda, ada 2 golongan dari umatku. Jika mereka baik, maka baiklah umatnya, iaitu ulama dan pemerintah. Di samping itu, setiap pemimpin hendaklah memimpin negara dengan adil agar negara kekal makmur. Allah SWT berfirman dalam surah Sad ayat 26. Wahai Daud, sesungguhnya kami jadikan engkau khalifah di muka bumi ini. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan jangan engkau mengikuti hawa nafsumu kerana ianya akan menyesatkan engkau dari jalan kebenaran. Sebagai contoh, seorang pemimpin mestilah berakhlak mulia agar dapat dijadikan teladan kepada rakyat. Akhir sekali, tak tumbuh, tak melata, tak sungguh, orang tak kata. Kita mestilah menerapkan ilmu pertahankan diri dan ilmu kepimpinan. Pepatah Melayu ada berkata, menutur buluh biarlah dari rubungnya. Perkara ini diperkukuhkan lagi apabila Sayyidina Umar Al-Khattab berkata, ajarkanlah anak-anak kalian berenang, seni pertahankan diri serta memanah. Saya sangat mengesyorkan anda membaca buku ini kerana ianya berbeza daripada buku-buku sejarah yang lain kerana penyampaiannya disampaikan dalam bentuk penulisan novel. Keunikan ini ditambah lagi dengan adanya peta peperangan yang dapat membantu para pembaca memahami keadaan fizikal bumi yang dinyatakan dalam cerita tersebut. Buku ini juga sesuai untuk semua lapisan masyarakat, terutamanya remaja, kerana mempunyai banyak pengajaran yang dapat diperolehi. Keistimewaan ini menyebabkan saya tertarik ke kisah berkenaan Salahuddin Ayyubi. Dan akhirnya rasa cinta terhadap tokoh-tokoh Islam semakin bertambah dalam diri kerana dapat mengenali mereka dengan lebih mendalam. Harapan saya kepada para pembaca agar menjadikan karya ini sebagai bahan bacaan yang boleh dijadikan didaktif dalam kehidupan. Sebelum lidah menutup bicara, sebelum kaki mengundurkan diri, dengarkanlah sedikit nyanyian daripada saya. Nadi ilmu, amalan membaca, bawalah buku ke mana-mana, melahirkan bangsa berjaya, disukai Allah dan juga Rasulullah. Akhir kata, ayolah kita membaca kerana dengan membaca kita dapat memperolehi ilmu. Imam Syafi'i pernah berkata, sesiapa yang inginkan dunia, hendaklah dia mempunyai ilmu. Sesiapa yang inginkan akhirat, hendaklah dia mempunyai ilmu. Dan sesiapa yang inginkan kedua-duanya, hendaklah dia mempunyai ilmu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.